Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi untuk subjek Lughatul Quran dan kita akan sambung topik berkaitan dengan fi'lul madhi. Fi'lul madhi. Baik, jadi Ustaz harap murid-murid semua dah ikuti pembentangan Ustaz berkenaan dengan pengertian fi'lul madhi dan juga hubung kaitnya dengan dhamair. Jadi kita harap mudah-mudahan semua faham. Adanya masih belum faham, boleh ulang dan ulang lagi video yang Ustaz telah buat pada minggu yang lepas. Baik, jadi insya-Allah untuk fi'lul madhi seperti mana yang telah kita pelajari sebelum ni ialah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah berlalu, yang telah pun berlaku. Contohnya dalam bahasa Melayu, dia telah melakukan, dia telah pergi, dia telah menulis. Itu maksud fi'lul madhi. Dan fi'lul madhi ini dia berubah-ubah, dia punya bentuk dia berpandukan kepada dhamair ataupun dhamir-dhamir yang telah kita pelajari. Dhamir-dhamir yang kita belajar sebelum ni ada 14 yang kita belajar guna tapak tangan kanan daripada jari kelingking sehinggalah jari ibu jari. Jadi untuk fi'lul madhi kita pun telah jelaskan dua jenis ataupun dua jari yang pertama, iaitu daripada jari sebelum kita sebut jari kelingking yang mewakili muzakkar, huwa, huma dan juga hum. Jadi fi'lul madhi ni dia akan berubah-ubah mengikut dhamir-dhamir yang ada dalam pembelajaran kita sebelum ni. Baik, huwa, apakah yang terjadi pada fi'lul madhi? Huwa ialah fa'ala, berpandukan kepada wazan ataupun kaedah fa'ala. Fa'ala ni apa dia? Ingat lagi. Fa'ala ni maksudnya melakukan ataupun membuat. Baik, kalau huwa iaitu seorang, dia, maka kita panggil fa'ala. Kalau huma, ia berubah tambah alif dan maka jadilah dia fa'ala. Kalau hum, dia akan jadi fa'alu. Jadi Ustaz harap yang ini dah faham. Okey. Jadi bila kita susun dalam jari kelingking tu huwa, huma, hum, iaitu fa'ala, fa'ala, fa'alu. Begitu. Mari kita tengok latihan sikit. Contoh. Baik, contoh fi'il madhi bagi huwa ialah fa'ala. Fa'ala, dia telah melakukan. Okey, kita ambil contoh fi'lul ataupun kata kerja zahaba. Apa maksud zahaba? Apa maksud zahaba? Yang biasa kita dengar contoh zahaba ilal madrasah. Baik, maksud zahaba ialah pergi. Okey, telah pergi. Baik, kalau huwa, maka apa yang berlaku pada zahaba? Huwa kita akan dapat dengan zahaba. Huwa zahaba, dia telah pergi. Ini senang. Kalau huwa memang kita gunakan perkataan zahaba, tak ada masalah. Baik, kita tengok contoh untuk huwa, huma. Kita tengok huma. Baik, untuk huma yang bermaksud mereka berdua lelaki, kita tengok tadi kan dia punya perubahan berlaku dengan menambah alif di hujung, maka disebutkan fa'ala. Daripada fa'ala tadi, fa'ala sahaja tambah alif jadi fa'ala. Okey, baik, kita ambil contoh yang sama, zahaba yang bermaksud pergi. Kalau huma, apa berlaku pada zahaba? Dia akan tambah alif juga, maka jadi apa? Dia akan jadi zahaba. Faham tak? Berlaku perubahan pada fa'ala, maka ubah juga pada kata kerja yang kita nak bagi kat sini. Okey, zahaba. Asalnya zahaba saja, tapi bila masuk huma, maka dia berubah jadi zahaba. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, hum. Hum ni maksudnya apa? Mereka semua ataupun 3 orang ke atas. Bagi lelaki
Apa yang berlaku tadi? Fa'ala jadi tambah waw dan alif, fa'alu. Okey. Kita ambil contoh zahaba lagi sekali yang bermaksud pergi. Apa jadi pada zahaba bila masuk dhamir hum? Dia akan jadi zahabu. Okey. Nampak tak perubahan yang berlaku? Daripada zahaba jadi zahabu. Ikut dia punya kaedah tadi. Okey, jadi kesimpulannya kita telah dapat huwa, huma, hum dengan ubah dia jadi apa? Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Okey. Baik, kita ulang kaji lagi. Untuk fi'lul madhi bagi jari yang seterusnya, jari manis. Okey, jari manis mewakili muannas, perempuan. Mari kita tengok. Hiya, huma, hum, hunna. Saya tersilap tu. Hiya, huma, hunna. Okey, dia seorang perempuan, mereka berdua perempuan dan mereka ramai perempuan. Baik, hiya, apa yang berlaku kita belajar sebelum ni? Daripada fa'ala dia akan berlaku perubahan tambah ta mati. Jadilah dia fa'alat. Daripada huma pula, huma akan berlaku perubahan jadi tambah ta alif. Fa'ala jadi fa'alata. Hunna pula dia akan berubah dengan menambah nun berbaris atas di hujungnya dan dimatikan lam yang terakhir. Maka daripada fa'ala dia akan jadi fa'alna. Okey. Jadi di jari manis hiya, huma, hunna. Kita ubah dia fa'alat, fa'alata, fa'alna. Okey, dapat? Insya-Allah dapat. Kita tengok contoh. Baik, contohnya hiya tadi berlaku perubahan jadi fa'alat tambah ta mati. Kita ambil contoh yang sama zahaba yang bermaksud telah pergi. Kalau masuk dhamir hiya, apa yang berlaku? Zahaba akan berubah jadi zahabat. Jadi apa? Zahabat tambah ta. Okey. Kemudian yang kedua, huma. Dia sama macam huma yang tadi kan, tapi huma tadi itu untuk lelaki, yang ni untuk perempuan. Apa berlaku pada fa'ala tadi? Dia akan jadi tambah ta alif. Fa'alata. Kalau yang lelaki tadi apa? Fa'ala. Okey. Kalau kita ambil contoh zahaba lagi sekali yang bermaksud pergi, apa berlaku pada zahaba bila masuk dhamir huma perempuan? Dia akan jadi zahabata. Zahabata tambah ta alif macam ni juga. Okey. Dan yang ketiga kita tengok sekali lagi hunna yang bermaksud mereka perempuan ramai. Apa yang berlaku tadi? Kita matikan lam dan kita tambah nun baris atas, maka bermunyilah dia fa'alna. Baik, ambil contoh yang sama zahaba. Hunna bila masuk zahaba, maka bila masuk dhamir hunna, apa yang berlaku pada zahaba? Cuba teka. Matikan huruf ba, tambah nun baris atas. Apa jadi? Zahabna. Zahabna. Inilah contoh bagi tajuk yang telah kita kongsikan sebelum ini. Baik, jadi insya-Allah sebentar lagi kita akan teruskan dengan fi'lul madhi yang masih berbaki. Okey, kita jumpa nanti.